Nota yang kelima ini juga masih lagi berkenaan dengan Kitabul Iman, di bawah Kitabul Iman. Kita nota yang kelima ini hanya memuatkan dua tajuk sahaja, sebab perbincangannya agak panjang dan hadis pun itulah dua saja. Ia bermula dengan bab 12. Babun min ad-din al-firaru min al-fitan. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Sepatutnya gitu, radhiyallahu anhu, silakan, radhiyallahu anhu. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Itu saja hadisnya. Dan seterusnya itu bab lain, bab yang ke-13 dengan hadisnya. Jadi kita hari ini insyaAllah akan bincang tentang bab 12. Babun minad-din al-firaru minal fitan. Antara ajaran agama, yakni agama Islam, ialah lari daripada pelbagai fitnah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lama lagi akan tibalah masanya di mana sebaik-baik harta seseorang muslim itu adalah kambing yang dibawanya ke puncak-puncak gunung dan ke kawasan-kawasan tadahan hujan. Dia lari demi agamanya, yakni demi menyelamatkan agamanya daripada pelbagai fitnah, daripada pelbagai fitnah. Nah, ini masih lagi di bawah Kitabul Iman. Kitabul Iman adalah tajuk besar. Di bawahnya ada banyak bab-bab kecil. Bab-bab kecil membincangkan tentang iman. Tetapi kali ini kita tengok Imam Bukhari tukar cara. Kalau sebelum ni iman, dia sebut tentang iman adalah dalam tajuk tu minal iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, misalnya minal iman. Kadang-kadang dia sebut Islam di tempat iman, padahal Kitabul Iman, tapi dia gunakan Islam. Dua tu selama ni ini dia tukar. Di tempat iman dia gunakan perkataan ad-din, macam di sini langsung tidak ada perkataan iman dalam tajuk dia. Dalam tajuk dia
tidak ada perkataan iman. Begitu juga dengan hadis yang dikemukakan di bawah bab ini, juga di situ tidak ada sebut perkataan iman. Yang ada ialah din. Yafirru bidinihi, bukan yafirru bi imanihi atau yafirru bi islamihi, tidak. Yafirru bidinihi. Kenapa Imam Bukhari buat begitu? Dia dakwa iman, ada bahagian-bahagiannya, ada bertambah dan berkurang, tetapi bukti yang dia bawa bukan berkenaan dengan iman, tapi berkenaan dengan agama. Dia nak buktikan bahawa iman itu murakkab, terbentuk daripada beberapa bahagian, beberapa ajza. Tetapi dalil yang dia bawa berkenaan dengan din. Macam mana? Itu persoalan. Itu persoalan. Imam Bukhari banyak di dalam kitab dia ni, dia ada orang panggil tafannun, suka berpelbagai cara. Dia tidak satu cara, tidak. Dia tukar-tukar selagi boleh tukar. Selagi boleh tukar. Jadi maksud dia di sini ialah bagi Imam Bukhari, ketiga-tiga perkataan ini sama maknanya. Yang ini nisbah atau kaitan antara tiga perkataan ini ialah kaitan taraduf ataupun searti, maknanya sama. Jadi kita boleh guna di tempat satu perkataan perkataan lain antara tiga. Untuk menyabitkan iman, kita boleh guna Islam, kita boleh guna din, agama. Begitu juga sebaliknya. Itu bagi Imam Bukhari sama saja, cuma perkataan saja berbeza, hakikatnya sama. Baiklah, kita tengok ada nota di situ 158. Bab ini merupakan kesinambungan bagi bab-bab sebelumnya dalam dakwaan Imam Bukhari bahawa iman terdiri daripada gabungan 3 juzuk yang berlainan, yaitu tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati, iqrar bil lisan, mengakui dengan lidah, dan amal bil arkan, mengerjakan dengan anggota badan. Jika menerusi bab-bab sebelum ini, Imam Bukhari membawa hadis-hadis yang menjelaskan bahagian-bahagian iman yang harus dicetuskan sendiri oleh orang-orang yang mahu melengkapkan imannya, seperti kasihkan Allah, Rasul, golongan Ansar dan sebagainya. Maka menerusi bab ini pula, orang yang beriman tidak hanya dituntut agar mencetus dan melakukan sesuatu sahaja, malah mereka juga harus meninggalkan dan menghindarkan diri daripada sesuatu seperti fitnah dan sebagainya. Jadi dulu kita sudah bincang dah dalam 4 nota sebelum ini. Ini nota yang kelima, bahawa di nota yang awal lagi, nota yang keberapa berkenaan dengan kitab iman ni, kita mula dengan nota yang keberapa, saya tak ingat. Di situ Imam Bukhari telah menceritakan bahawa iman ini terdiri daripada 3 juzuk atau 3 bahagian yang kita sebut tadi: tasdiq bil lisan, iqrar, tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, dan amal bil arkan. 3 perkara tak dapat dipisahkan. Kalau kata iman, itulah hakikatnya. Kita telah bincangkan di sana bahawa ada satu golongan daripada tokoh-tokoh Islam tidak berpendapat begitu. Mereka mengatakan hakikat iman hanya satu, iaitu yang pertama at-tasdiq bil qalb. Yang dua lagi adalah pelengkapnya,
bukan penentu wujudnya iman itu. Ada dua di situ. Untuk menguatkan pendapatnya bahawa iman terdiri daripada 3 bahagian tadi, Imam Bukhari telah mengemukakan banyak bab membuktikan bahawa iman itu seperti yang didakwanya. Dan sebenarnya pendapat Imam Bukhari dalam perkara ini adalah pendapat jumhur ulama. Di sana telah kita bincangkan dengan panjang lebar. Kali ini Imam Bukhari bukan sekadar nak menceritakan bila kita seseorang itu beriman, apa benda yang dia kena buat. Itu telah bincang sebelum ni, dalam bab sebelum ni. Melalui bab ni dia nak cerita tuntutan iman juga, termasuk dalam kehendak iman juga, ialah seseorang itu menghindarkan diri, menjauhkan diri, atau meninggalkan sesuatu seperti fitnah. Di sini fitnah itu juga tuntutan iman, termasuk sebahagian daripada iman. Bagi orang yang kata iman itu tidak ada bahagian-bahagiannya, hanya satu saja, mereka kata tindakan seperti ini juga menyempurnakan iman. Sama. Bukan kata perbuatan itu tidak perlu, ucapan itu tidak perlu, hanya ada dalam hati saja. Bukan begitu. Orang yang mengatakan ada satu juzuk saja iman itu pun berpendapat begitu juga. Walau bagaimanapun, Bukhari berbeza daripada Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, yang mengatakan iman itu bersifat basit. Ini istilah kalau kita tengok di dalam kitab Usuluddin, iman basit, iman itu murakkab. Imam Bukhari termasuk dalam golongan yang mengatakan iman itu murakkab. Murakkab artinya terbentuk daripada 3 juzuk yang kita sebut tadi. Basit tidak terbentuk daripada 3 juzuk, tapi satu saja, itu yang menentukan hakikatnya. Satu saja. Selebihnya ucapan ataupun perbuatan dengan anggota badan itu mereka terima juga, tapi terima sebagai pelengkap atau penyempurna. Dulu kita sudah bincang dah dalam nota-nota yang lepas, nota yang keberapa saya tak ingat, nota yang keberapa, bahawa dalam istilahnya secara ringkas, Imam Bukhari dan jumhur ulama menerima juzuk itu, 3 juzuk itu sebagai juzuk mukawwin. Itu istilahnya. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya menerima juzuk-juzuk itu, juzuk yang pertama iaitu membenarkan dengan hati, itu juzuk mukawwin, juzuk yang menyebabkan ada hakikatnya, itu juzuk mukawwin. 2 lagi, bukan juzuk mukawwin, tapi juzuk mukammil, juzuk atau bahagian yang menyempurnakan atau pelengkap, yang melengkapkan iman itu. Itu kita sudah bincang sebelum ini. Qaul dan amal yang tersebut sebagai juzuk iman selain tasdid, bagi mereka adalah hasil atau buah iman. Bagi Imam Abu Hanifah kata ini hasil dia. Bila seseorang itu membenarkan dengan hati ada akhirat, ada dosa, ada pahala, maka dia ada tindakannya. Tindakan itu hasil atau buah kepada percaya. Bukan hakikat, tetapi hasilnya. Bukan bahagian atau juzuk bagi hakikat iman. Misalnya kita kata pokok durian. Hakikat pokok durian itu sudah ada dengan adanya pokok. Buah
Itu bukan hakikat, tak termasuk dalam hakikat. Kalau tak ada buah, pokok durian juga. Cuma ada buah menyempurnakan, melengkapkan. Itulah maksudnya daripada pokok durian, iaitu kita nak dapat buah dia lah. Kalau tak ada buah, apa hasil? Tapi bagi Imam Bukhari, dia kata semua sekali dengan daun dia, dengan buah dia, dengan apa, itu hakikat iman. Itu hakikat iman. Itu perbezaannya. Jadi kita telah bincangkan dulu. Sebenarnya kalau bincang-bincang halus dia pergi perbezaan itu perbezaan pada dikira-kira saja. Yang sebenarnya kedua-dua golongan, kalau kata ahli sunnah, tetap menganggap penting. Ketiga-tiganya penting. Kalau menerusi bab-bab sebelum ini, bahagian atau juzuk iman yang diketengahkan Bukhari ialah berupa melakukan amalan-amalan kebaikan. Namun menerusi bab ini, iman juga menuntut agar seseorang Muslim itu mengelakkan dirinya daripada terlibat dengan perkara-perkara yang boleh mengancam dan merosakkan imannya. Ini melalui bab ni dia nak cerita apa benda yang membahayakan, mengancam atau boleh merosakkan iman seseorang itu. Dulu, apa benda yang boleh menyuburkan iman itu, boleh menjaga, mengawal iman itu sehingga ia kekal dalam keadaan baik. Itu sekarang ni lain. Itulah, kalau kita perhatikan cara Imam Bukhari ini dalam menyampaikan akidah, dia berbeza dengan kitab-kitab lain. Dia ada kepelbagaian. Itu menariklah. Tidak dalam bentuk seperti kita kata kitab-kitab usuluddin, kitab-kitab akidah, bukan begitu cara. Contohnya bergaul dengan seseorang atau kumpulan yang ditakuti akan mempengaruhi atau menjejaskan agama dan imannya. Apa benda? Sebaliknya, jika seseorang Muslim itu seronok dan selesa membiarkan dirinya berterusan hanyut dalam keadaan yang sedemikian, maka menurut Imam Bukhari, juzuk imannya masih belum lengkap. Namun menurut Imam Abu Hanifah, yang mengibaratkan kekuatan iman seumpama cahaya. Iman orang itu malak cahaya. Dia kata malak. Kalau cahaya, aku tu sudah ada, menyala dah, tapi tak kuat. Lebih kurang sama saja. Sebenarnya. Habis di situ. Kemudian kita pergi kepada perbincangan tentang tajuk bab. Kita nak analisa tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kita sebelum ini berjumpa dengan tajuk-tajuk yang minad din dan minal Islam, minal iman itu diletakkan kemudian. Tetapi dalam tajuk ini tidak, dia letak dulu. Kalau mengikut tertib bahasa Arab yang biasa, babun al-firaru minal fitan minad din, itu mengikut tertib asal. Tetapi di sini dia letak minad din dulu. Satunya bukan minal iman, itu satu masalah dah. Kemudian dia letak dulu apa maksudnya. Minad din al-firaru minal fitan. Baik, kita tengok nota di bawah tu. Perkataan min pada rangkai kata minad din di dalam tajuk bab di atas boleh jadi min tab'idiyah, yang berarti sebahagian daripada sesuatu. Kalau kita pakai min itu, min tab'idiyah, berarti ia menunjukkan sebahagian daripada sesuatu. Jadi tindakan melarikan diri daripada pelbagai fitnah itu adalah sebahagian daripada iman, daripada agama. Menunjukkan sebahagian.
Terjemahan yang saya berikan di atas itu sebenarnya berdasarkan min tabaidiyah, iaitu antara banyak ajaran agama ni, antara ajaran agama Islam ialah lari daripada pelbagai fitnah. Ini termasuk salah satu ajaran agama Islam. Bila kata salah satu termasuk, itu maknanya min tabaidiyah. Jadi saya pakai min di sini, min tabaidiyah. Sebab boleh juga min itu dengan makna lain. Dengan makna lain. Cuba kita tengok. Atau min sababiyah. Boleh juga kita kata min sababiyah. Apa ni? Dengan makna min ajli. Bisababi. Dengan makna dengan sebab. Yang berarti sebab, kerana, atau demi sesuatu. Kalau perhatikan dalam terjemahan yang saya buat tentang hadis itu, cuba perhatikan di akhir sekali pada muka surat 235. Dia lari demi atau kerana atau dengan sebab menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Yafirru bidinihi minal fitnah. Jadi kerana agama lah dia lari itu, bukan kerana lain. Kerana perang ke, kerana nak pergi cari makan ke, bukan kerana itu. Kerana agama semata-mata, demi agama, demi nak menjaga agama. Jadi min situ, min apa dia kata, sababiyah. Jadi dalam hadis itu, terjemahan hadis itu saya terjemah, saya pakai min itu dengan makna min sababiyah. Tapi dalam tajuk min itu saya pakai min dengan makna tabaidiyah. Apa sebab? Ada sebab lah. Ada sebab. Itulah yang kita nak bincang. Walaupun terjemahan bagi perkataan min di dalam tajuk itu boleh diterjemahkan dengan arti kerana atau demi dan sebagainya. Jadi kita boleh kata bab demi agama atau kerana agama lari daripada pelbagai fitnah. Mengambil kira ia min sebagai min sebab sababiyah yang berarti sebab, kerana atau demi sesuatu, maka boleh juga ia diterjemahkan dengan lari daripada fitnah demi agama. Namun penulis lebih berpuas hati untuk memilih terjemahan yang telah diberikan di atas, iaitu antara ajaran agama, ialah lari daripada pelbagai fitnah. Apa sebab? Ini kerana sebagaimana telah kita sedia maklumi, Imam Bukhari tidak akan membiarkan tajuk yang dibuatnya kosong daripada maksud-maksud tersirat yang menyokong pendapat dan pegangan mazhabnya. Jadi untuk memadankan maksud tajuk dengan aliran pendapat Bukhari yang mengatakan amalan adalah sebahagian daripada iman, maka penulis telah memilih min tabaidiyah yang berarti sebahagian daripada sesuatu untuk menginterpretasikan tajuk yang dibuatnya itu. Itu sebab kenapa saya pilih min tabaidiyah. Walaupun boleh juga min sababiyah di sini. Sebab kita tengok, kita baca ni, kita duduk bincang ni kitab siapa? Kitab Bukhari. Jadi bila kita tengok selera dia macam mana. Jangan kira kita. Setengah-setengah orang dia buat Bukhari, baca Bukhari, syarah Bukhari, dia ikut selera dia. Dia tarik Bukhari itu supaya ikut dia. Tak kena gitu. Jadi kita kena ikut dia lah. Kita setuju ke tidak setuju ke, tak apalah tu. Itu terpulang pada masing-masing. Tengoklah kalau menarik, kalau kuat hujahnya, kenapa kita tidak setuju? Sepatutnya kita setujulah. Dia nak, sebab Imam Bukhari ni terima agama ni, iman ini ada bahagian-bahagiannya. Jadi nak menyatakan bahagian tu dia min tabaidiyah lah, baru nyata. Kalau sababiyah tidak nyata. Sedangkan tajuk ni dia nak buktikan dia itulah. Jadi banyak perkara
untuk adanya iman itu dengan sempurna. Antaranya buat sesuatu, buat gini, cintakan Ansar, cintakan Nabi dan sebagainya. Sebelum ni kita telah bincang. Antaranya kena tinggalkan. Jadi perbuatan-perbuatan itu adalah sebahagian daripada tuntutan iman, sebahagian daripada kehendak iman, sebahagian daripada hakikat iman. Yang kita buat itu hakikat tu, itulah hakikat iman. Atau Imam Abu Hanifah kata hasil buah iman. Itulah buah iman, hasil iman. Semestinya kita pakai di sini min tabaidiyah. Sebab itu saya terjemah antara ajaran agama. Maksud agama itu agama Islam, ad-din. Sebab apa kita kata agama ini agama Islam? Sebab ad-din, alif lam. Alif lam itu menunjukkan agama yang tertentu yang dimaksudkan di sini. Bukan semua agama. Sebabnya bukan semua agama mengajar begitu pun. Yang mengajar begini agama Islam. Kita tahu bagaimana? Alif lam. Lam tu lam ta'rif, lam ma'rifah. Bila ma'rifah memberi makna khusus. Jadi agama ni agama. Sebab itu kita buat dalam bracket tu Islam. Tapi bagi kita bila kata agama, mengikut agama, tak ada lain lah maksudnya. Agama Islam lah. Kalau mengikut agama kena gini. Maksudnya agama Islam lah bagi kita. Minad din al-firaru minal fitan. Amalan agama terbahagi kepada dua bahagian, iaitu amalan yang harus dilaksanakan dan yang harus ditinggalkan. Dari segi kita tengok rukun Islam, macam tu juga. Ada yang kena buat, ada yang tak ada kena buat, tinggal saja. Puasa macam haji tu kena buat gini. Kena semayang kena buat gini. Kena buat. Ada juga amalan berupa meninggalkan sesuatu, tak perlu buat, tidak buat. Itulah amalannya. Tidak buat, tidak makan, tidak minum, itulah amalannya. Tapi dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Ada dua saja. Dengan mengamalkan salah satu daripadanya, misalnya melakukan amalan-amalan kebajikan, tetapi dalam masa yang sama melakukan juga maksiat, agama seseorang itu masih belum lengkap dan sempurna. Nak lengkap dan sempurna agama seseorang itu, dia kena buat kedua-dua bentuk itu. Kedua-dua bentuk itu, iaitu dengan melakukan sesuatu atau melarikan diri daripada sesuatu. Bukan buat, tak, mengelak diri daripadanya. Seperti tajuk-tajuk bab lain selain bab ini, di bawah Kitabul Iman, Imam Bukhari tetap hendak menolak fahaman Murji'ah dengannya. Salah satu slogan golongan Murji'ah ialah la tadurru al-imana ma'siyatun. Bermaksud maksiat tidak menjejaskan orang yang sudah beriman. Itu mafhumlah, mafhumnya. Maksiat tidak menjejaskan orang yang beriman. Asal maknanya maksiat la tadurru ma'al iman. Dalam keadaan ada iman, maksiat tidak memudaratkan. Itu slogan dia, pegangan dia lah. Imam Bukhari boleh dikatakan setiap bab daripada awal Kitabul Iman sampai akhir dia ada maksud itu. Itu yang unik. Kalau dia nak tolak sesuatu kan Imam Bukhari ni, daripada awal sampai akhir, cuba kena renung, kena perhati. Itu antara cara dia, macam iltizam dia lah. Kalau dia nak buktikan sesuatu, dia akan jaga tu semua. Itu kesenian dia, seni dalam penulisannya. Jadi Murji'ah adalah satu golongan yang agak kuat di zamannya. Fahamannya apa? Sebab itu Imam Bukhari kuat sangat mengatakan iman itu murakkab, bukan basit.
Kalau kita kata basit, dia akan mendedahkan orang ni kepada murjiah. Dan orang sudah jadi murjiah, jadi makin kuat lah. Jadi kita tak mau bagi ruang kepada mereka. Golongan murjiah mengatakan bila seseorang itu percaya saja bahawa Islam ini betul, agama Islam ni agama daripada Allah, betul, kita terima, sudah cukup. Tak perlu buat apa, tak perlu sembahyang, tak perlu apa. Sembahyang tidak menambahkan kekuatan iman, tak ada. Begitu juga maksiat tidak memberi kesan apa-apa kepada iman. Bila dia sudah percaya saja, itulah hakikat iman. Jadi iman itu basit lah, percaya saja, satu saja. Basit itu mana? Satu saja, tidak ada banyak komponennya. Kalau macam ni bahaya. Orang tak akan buatlah apa-apa tuntutan agama. Orang tidak berasa perlulah. Sepatutnya benda ni kita mengelak diri, menjauhinya. Tak perlulah. Sebab apa? Kalau kita buat pun maksiat, tidak menjejaskan iman. Ini bahaya. Jadi Imam Bukhari nak tolak lah. Kalau tidak menjejaskan iman, kenapa Nabi kata orang ni nak jaga agama lari ke puncak gunung? Duduklah dalam masyarakat yang teruk tu. Ini menunjukkan menjejaskan. Tak betul pendapat kamu tu yang kata tidak menjejaskan itu. Sebab itu dia kata ini sebahagian daripada ajaran Islam. Bila kata sebahagian, dia ada keseluruhan. Ada ni bahagian dia. Itu menunjukkan iman itu ada ajza, bukan percaya saja dalam hati saja. Tak betul tu. Dia nak tolak pendapat murjiah, tapi secara halus. Secara halus. Seni lah. Di sini nampak nilai dia tu, nilai penulisan dia. Jadi tak betul lah pendapat kamu yang mengatakan iman itu hanya percaya dalam hati saja, tak perlu buat apa-apa. Bahkan iman itu bukan sekadar menuntut kita melakukan sesuatu, ia juga menuntut kita lari daripada sesuatu. Itu maksud Imam Bukhari. Dengan mengadakan tajuk bab ini, beliau ingin mendedahkan betapa melesetnya fahaman golongan itu. Kerana kalau maksiat memang tidak menjejaskan orang yang sudah beriman, sia-sialah perintah Rasulullah SAW di dalam hadis 19 di bawah ini. Sia-sialah. Nabi kata tu, dia cerita tu apa ni orang kata khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, yafirru bidinihi minal fitan. Itu orang panggil jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, dari sudut ilmu balaghah. Nampak cerita tu macam cerita saja, tapi cerita tu bukan sekadar cerita, dia nak suruh kita buatlah. Kalau berlaku begitulah caranya. Seseorang yang beriman akan merasa iman dia tu lebih berharga lagi daripada hidup dalam masyarakat. Kalau iman dia terjejas, sehingga dia lari. Mana Nabi nak macam itulah. Dia seseorang menuntut kamu hendaklah lari, meninggalkan suasana itu, sebab suasana itu akan menjejaskan iman kamu. Itu orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Khabariyah lafzan, insya'iyah makna, dah kita sebut itu, rasanya perlu juga disebut. Sebab kita selalu kata, tapi kita fahamkan itu. Mungkinlah sebab kita terima yang terjemahan, kita rasa tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita tengok yang asal, bukan begitu. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlah ayat itu, khabar tu cerita. Tetapi maksud dia insya. Maksud dia insya. Ini kalau orang belajar bahasa Arab balaghah, dia akan tahu insya ni mana. Perintah, suruh, doa, harapan, larangan, itu semua termasuk dalam insya. Asal makna sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmatinya dan mensejahterakannya. Itu saja cerita. Tapi apakah begitu? Tidakkah dalam terjemahan kita maknanya semoga Allah, mudah-mudahan Allah, hendaknya Allah merahmati baginda dan mensejahterakan. Gitu. Ada semoga. Semoga tu kita ambil daripada mana? Daripada makna insya dia tu lah. Makna insya dia tu. Sama juga radhiyallahu anhu sebut rahimahullah, itu khabar tu. Tapi khabar maknanya insya. Ada kalanya insya, tapi makna dia khabar. Ada juga macam tu.
Apa perlu lagi orang mukmin melarikan diri ke puncak-puncak gunung atau ke kawasan-kawasan tadahan hujan demi menyelamatkan agamanya? Bukankah hadis Rasulullah SAW itu dengan jelas menunjukkan melarikan diri daripada pelbagai fitnah yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan menyelamatkan agama, termasuk dalam tuntutan agama juga? Bukankah begitu? Kenapa dia menuntut? Sebab akan menjejaskan iman kita, menjejaskan agama kita kalau kita tak lari. Ini menunjukkan maksiat boleh menjejaskan agama. Jadi itu cara dia menolak, mengkritik fahaman golongan Murji'ah. Tindakan Imam Bukhari menggunakan perkataan ad-din atau agama di dalam tajuknya sekali lagi menimbulkan persoalan. Kerana di dalam tajuk-tajuk sebelum ini beliau hanya menggunakan perkataan Islam atau iman dalam usahanya membuktikan bahawa iman itu bersifat murakkab atau ia terdiri daripada bahagian-bahagian pelengkap. Tetapi di dalam tajuk bab kali ini beliau seolah-olah ingin menyatakan bahawa agama juga bersifat murakkab atau terdiri daripada bahagian-bahagian pelengkapnya. Biar apapun, tindakan beliau itu tetap mempunyai maksudnya yang tersendiri. Antara lainnya ialah jadi satu macam kita sebut tadi, bagi Imam Bukhari, din, iman, Islam boleh kita tukarkan. Satu sama lain itu boleh. Tempat iman kita boleh kata Islam, tempat Islam kita boleh kata din, sebab hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Kalau kata din pun, din Islam itu dia ada juzuk-juzuknya. Ada benda yang kena buat, ada benda yang tidak boleh dibuat, kena jauhi. Kalau iman pun begitu juga. Kalau Islam begitu juga. Sebab kalau iman kata percaya saja, tak sempurna. Iman itu maknanya kena buat juga. Kalau kata Islam tak ada kepercayaan, tak kena juga. Dia mesti kena percaya. Percaya kepada ini, bukan sekadar buat saja. Jadi bagi Imam Bukhari, nisbah antara perkataan-perkataan ini adalah nisbah taraduf. Sebab ada nisbah, dia panggil nisbah, dalam istilahnya dipanggil nisbah. Nisbah taraduf, nisbah tabayun, nisbah nisbah tabayun, nisbah taraduf, apa semua ni. Ini antara benda yang kita kena tahu. Sebenarnya istilah-istilah itu adalah istilah-istilah ilmu mantik. Misalnya makhluk dengan khalik sama, tidak sama, lain. Nisbah antara Tuhan dengan makhluk itu nisbah tabayun. Tabayun itu makna berbeza, bukan sama. Tak boleh kita kata Tuhan dengan makhluk ini sama. Sebab apa? Kedua-duanya hakikatnya lain. Tapi kalau orang dan manusia itu taraduf. Sebab orang itu manusia itu orang lah. Itu makna sama. Jadi ini nisbah taraduf, dipanggil maknanya sama, hakikatnya sama, walaupun lafaznya berbeza. Macam kita kata manusia dengan orang, lafaznya berbeza tapi maknanya sama. Jadi kenapa Imam Bukhari gunakan ad-din di sini? Dia tidak guna iman. Ada beberapa sebab, dua sebab yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, jika kita menjegah kembali kepada perbincangan tentang tajuk-tajuk Bukhari yang telah lepas, pasti kita akan temui bahawa tindakan beliau ini adalah untuk menunjukkan bahawa perkataan iman, Islam dan agama tidak mempunyai maksud yang berbeza. Bagi Imam Bukhari, agama ialah cara hidup. Ia merupakan wahana atau wadah seseorang bagi merealisasikan iman dan Islamnya. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala juga sering menggunakan perkataan agama bagi menafsirkan maksud Islam. Dia guna agama di tempat Islam, nak menceritakan hakikat Islam. Lihat antaranya firman Allah
berikut, inna ad-dina 'indallahil Islam. Itu yang kita nak. Seterusnya tu pelengkaplah ayat selengkapnya, tapi yang tempat yang kita nak sebenarnya yang saya garis itu, inna ad-dina 'indallahil Islam. Bermaksud sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi agama tu yang diredai Allah, agama yang benar ialah Islam. Jadi Islam tu agama yang benar. Agama yang benar tu apa? Islam lah. Jadi ya sama. Dan seterusnya lihat juga firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Cuba tengok yang saya garis itu, barang siapa mencari agama selain agama Islam, selain Islam. Jadi Islam dengan agama tu, maksudnya agama yang benar lah. Sebagai agama yang benar, nak cari yang lain tak ada, Allah tidak terima. Jadi di situ ghairal Islam dinan, Islam dan din itu diletakkan bersama. Itu salah satu sebab kenapa Imam Bukhari tukar-tukar tu, dia ada alasan. Di sini padahal di dalam Kitabul Iman dia pakai perkataan agama. Sebab agama dengan iman yang dituntut dalam Islam itu sama saja. Yang kedua, Imam Bukhari juga menggunakan perkataan ad-din di dalam tajuk bab 12 di atas, kerana bagi beliau Islam, iman dan ad-din adalah perkataan mutaradifat, yakni searti. Oleh itu apa-apa yang termasuk di bawah perkataan ad-din termasuk juga di bawah perkataan Islam dan iman. Oleh kerana teks hadis di bawahnya menggunakan perkataan ad-din, Imam Bukhari mengutamakannya daripada perkataan Islam dan iman. Jadi dalam hadis itu menyelamatkan, Nabi kata menyelamatkan agama dia. Jadi dalam tajuk pun Imam Bukhari guna agama lah. Padahal menyelamatkan agama itu maksudnya menyelamatkan iman dan Islam juga lah, sama. Jadi kenapa dia tajuk tu dia guna din, tidak iman? Sebab dalam hadis tu guna din. Itu cara Imam Bukhari. Jadi dia ambil kira semua. Sebab dalam hadis guna begitu, kita guna begitulah dalam tajuk. Jadi tajuk tu mengajuk sebenarnya apa yang tersebut di dalam hadis. Dan yang Nabi maksudkan lari demi agama tu apa maksudnya? Iman, Islam lah. Kemudian orang tanya, Islam tu apa? Islam tu agama lah. Jadi benda yang sama. Habis itu. Kemudian minad din al-firaru minal fitan. Antara ajaran agama, yakni agama Islam, ialah lari daripada pelbagai fitnah. Lari daripada pelbagai fitnah. Perkataan lari mempunyai dua maksud yang tersendiri, iaitu sama ada perbuatan berusaha menjauhkan diri atau berhijrah daripada sesuatu sejauh mungkin. Itu makna lari. Seperti melarikan diri daripada sesuatu yang mengancam atau menakutkan. Kalau kita takut kan, kita lari kan, lari. Itu maksudnya. Kita menjauhkan diri daripadanya secepat-cepat mungkin. Maksud ini juga menunjukkan fitnah terhadap agama adalah sesuatu yang amat perlu dijauhi, dan orang yang mengambil tindakan melarikan diri daripada fitnah sememangnya mempunyai kemantapan iman. Jadi iman dia itu bercahaya lah, cerah iman dia. Mungkin juga ia bermaksud meninggalkan sesuatu atau mengelak diri daripada terlibat dengannya. Itu maksud lari. Bukan maksud lari itu kalau kita tengok rokok kita lari. Tidak, tak lari. Jangan isap sudah. Mengelak diri daripadanya. Atau setengah-setengah tu kita duduk di hotel kan. Dalam hotel tu ada arak. Bukan maksud nak lari. Lari mana? Duduk situ, bilik tu. Tidak lari, meninggalkannya. Jangan mengelak diri, jangan guna. Itu sajalah. Itu mana larinya. Jadi dengan sebab itu kita kena faham. Setengah-setengah orang kata lari itu lari betul lah, lari naik atas gunung.
Ada dua makna tu. Satu lagi, duduk dalam masyarakat juga, tapi kita tidak melibatkan diri dengan benda tu. Itu lari juga. Habis dari situ. Kemudian baru kita masuk kepada hadisnya. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Abi Sa'sa'ah, daripada ayahnya, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itulah terjemahan kepada sanad bagi hadis yang ke-19. Saya sudah sebut dah sebelum ni, sebab kita bukan baru mula hari ni. Sebenarnya cuma kita cuti lama sikit baru ni, Tak apalah, sebagai mengingatkan kembali apa yang sebenarnya saya sudah sebut dah beberapa kali. Sebab manusia ni kadang-kadang sebut banyak kali pun dia tak ingat juga. Adalah yang ingat tu, sebut sekali sudah ingat, ada juga. Tapi ramai antara kita ni kadang-kadang dia tak ingat. Sebab kalau baca mungkin terjemahan lain akan bertemu dengan terjemahan macam lain pula. Misalnya Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, misalnya ada terjemah. Jadi saya kata meriwayatkan, salah ke yang mana? Salah yang mana betul? Mungkin timbul persoalannya seperti itu. Jawabnya, saya terjemahkan begini, ini pilihan saya lah, pilihan saya. Orang lain terjemahkan, dia kalau haddatsana, menceritakan kepada kami, kalau akhbarana, memberitahu kami, gitu. Tapi kalau saya dalam Bukhari ini, akhbarana ke haddatsana ke, saya akan terjemahkan dengan meriwayatkan. Sebab apa? Sebab bagi Imam Bukhari sama saja akhbarana dengan haddatsana, hakikatnya riwayat lah. Hakikatnya riwayat. Sebab bagi Imam Bukhari haddatsana dengan akhbarana ni sama saja, hakikatnya meriwayatkan. Jadi kalau kita sebut ini, maknanya terbuka lah, terbuka. Tidak kata nak mengikat. Kalau nak sebut menceritakan kepada kami pun tidak salah, boleh juga. Tapi kalau akhbarana, memberitahu kepada kami boleh. Mungkin orang tanya apa beza, padahal bagi Imam Bukhari tak ada beza. Pilihlah yang mana saja. Sebab itu saya guna yang ini di mana-mana pun. Meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami daripada Malik. Baik, kita berkenalan sedikit dengan perawi kita ni, orang besar, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi Al-Harithi Al-Basri rahimahullah. Kunyah beliau ialah Abu Abdurrahman. Beliau meriwayatkan hadis daripada Imam Malik, Laith bin Sa'ad, Makhramah bin Bukayy, Ibnu Abi Dhi'b, dan ramai lagi. Jadi dia ni, cuba kita bin Qa'nab. Malam tadi kita sudah bincang dah pasal nisbah ni, nama nisbah ni. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi itu dikaitkan dengan Qa'nab, itulah Qa'nab itu. Al-Harithi, macam mana tadi kita sebut Al-Kahili, ni Al-Harithi, dia begitu juga. Al-Basri, dia kait dengan tempat, nama tempat. Habis. Semua ulama sepakat tentang kedudukannya yang tinggi dalam agama, khususnya di bidang periwayatan hadis. Selain merupakan salah seorang perawi Imam Bukhari di dalam sahihnya, beliau juga adalah salah seorang perawi kitab Muwatta Imam Malik. Riwayat beliau lebih dikenali sebagai riwayat Muwatta Al-Qa'nabi. Ia merupakan antara koleksi Muwatta Imam Malik yang terkenal selain Muwatta Al-Masmudi, riwayat murid Imam Malik yang sangat terkenal dan paling meluas penggunaannya
iaitu Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi. Selain dua Muwatta ini terdapat beberapa lagi Muwatta Imam Malik. Antaranya ialah Muwatta Imam Muhammad, susunan Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Jadi dia Muwatta ni sebenarnya ada banyak nuskah. Salah satunya nuskah Al-Qa'nabi. Nuskah Al-Qa'nabi ni dia sebenarnya lebih banyak hadisnya, lebih besar lagi daripada nuskah Al-Masmudi yang biasanya yang tersebar sekarang ni ialah nuskah Al-Masmudi, Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi, orang Andalusia, Spanyol sekarang ni. Itu yang terkenal. Tetapi Muwatta Al-Qa'nabi ini sebenarnya popular juga. Kalau kita nak betul-betul nak buat kajian tentang Muwatta Imam Malik, sepatutnya kena ada semua nuskah-nuskah murid-murid dia. Nuskah Ma'an misalnya, Ma'an bin Isa, ada murid dia tu, dia ada Muwatta'nya sendiri. Kenapa Muwatta' ni berbeza-beza? Sebab begini, zaman dulu dia tidak seperti zaman sekarang ni. Kalau zaman sekarang pun boleh berlaku. Zaman dulu begini, murid-murid tu mari tahun ini Imam Malik baca, jadi yang tu balik dia bawa yang tu lah, yang dia terima daripada Imam Malik. Tahun depan, katakanlah tahun depan Imam Malik mengajar orang lain pula balik. Mungkin pada ketika itu Imam Malik ada tambah beberapa ada. Jadi yang mari pada tahun yang kedua tu dia bawa balik lebih banyak. Yang tahun ketiga pula, katakanlah tahun ketiga murid-murid lain pula ada setengah-setengah yang sedia ada sebelum itu Imam Malik buangkan. Dia tambah di tempat lain, dia buang yang setengah-setengah yang ada dulu. Sebab itu jadi berbeza. Macam kita sekarang ni lah, walaupun tidaklah seteruk itu keadaannya, zaman percetakan ni, dia ada edisi itu pun berbeza juga. Edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga, dia ada sedikit banyak perbezaan. Sebab pengarah dia cuba pindah. Mungkin dia rasa di sini kurang kuat, atau contoh dia kurang menarik, dia tukar dengan contoh lain. Sebab itu ada berbeza. Hakikatnya pengarang sama. Zaman dahulu dia tak ada cetak, dia bukan keluar sekali keluar banyak, 100 ke 1000 ke, bukan macam tu. Masing-masing tulis. Jadi dia bawa balik. Itu Muwatta yang diperkenalkan sebenarnya daripada Imam Malik semua. Salah satu Muwatta yang terkenal ialah Muwatta yang ditulis oleh Abdullah bin Maslamah. Salah satu yang saya tak tulis di sini, ya. Saya tak tulis di sini sebab bukan dalam semua kitab ada. Dia di latar belakang dia asalnya perompak ni. Perompak. Tapi nak cerita, sebab kadang-kadang bukan kita nak cerita tu, kita nak menjatuhkan ini, dia tidak, supaya kita sedar orang-orang yang hebat ni kadang-kadang dulu dia boleh berubah. Takut-takut kita kata orang-orang yang alim, yang hebat ni, dia daripada budak lagi, daripada masa kecil lagi dia ni yang jenis betul, taat, setia. Tidak semesti semuanya begitu. Jadi kalau kita ni dulunya kurang baik, masih ada peluang lagi. Bukan tak ada peluang untuk jadi baik, untuk jadi orang yang lebih, misalnya ni. Tapi kemudiannya tidak gitu, dia berubah. Bahkan di kalangan sahabat ada yang perompak dulu, macam Abu Dzar, itu perompak dulu, tapi kemudian jadi baik sama macam itu. Maknanya Islam boleh mengubah manusia sampai jadi begitu. Daripada seteruk-teruk orang jadi sangat bersimpati, sangat kasih, belas kasihan kepada orang lain, sama macam Abu Dzar itu. Tinggi jiwanya sampai begitu. Ada juga yang jadi ahli ilmu, asalnya jahil, kemudian jadi ahli ilmu yang hebat seperti Abdullah bin Maslamah. Jadi jangan kecewa. Tujuan saya cerita benda-benda begini, kadang-kadang orang tengok anak dia ni nakal sangat, mesti nak jadi apol, jadi popok. Tak mesti gitu. Jangan kita risau sangat. Jagalah, sentiasa jaga, dan seterusnya dia boleh jadi sebaik-baik manusia, walaupun dia macam mana pun latar belakang.
Selain telah berguru dengan Imam Malik, beliau juga merupakan salah seorang murid utama Imam Abu Hanifah. Siapa ni Imam Muhammad ini? Ali ibn al-Madini dan Yahya bin Ma'in lebih mengutamakan Muwatta al-Qa'nabi berbanding Muwatta yang lain. Cuba tengok, ada setengah-setengah ulama mengutamakan Muwatta dia. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, kandungan dia lebih banyak daripada Muwatta yang lain. Macam Muwatta Imam Muhammad itu ringkas sangat. Daripada Muwatta yang ada, yang Masmudi tu, dia lebih ringkas lagi. Kemudian dia tambah pula dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi berbeza, tapi asas dia daripada Imam Malik juga. Abdullah bin Maslamah bin Al-Qa'nabi adalah seorang yang mustajab doanya. Walaupun beliau merupakan murid kepada Imam Malik, tetapi Imam Malik amat menghormatinya. Pernah suatu ketika apabila Imam Malik mendengar ada orang memberitahu tentang kedatangan Abdullah bin Maslamah, beliau terus menyahutnya dengan berkata, "Qumu bina ila khairi ahli al-ard." Bermaksud, ayo kita sama-sama bangun untuk menyambut orang yang paling baik di dunia ini, kata Imam Malik. Tapi kalau kita tahu sejarah dia, macam tadi, dia boleh jadi sebaik-baik orang. Daripada Malik, daripada Abdurrahman bin Abdullah. Malik tu Imam Malik lah. Tak apalah, di bawah tu pun ada sedikit, kita berikan latar belakangnya. Kita ambil seterusnya. Satu enam satu, iaitu Imam Malik ambil daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Satu dan satu sebelah. Jadi Abdurrahman bin Abdullah selain meriwayatkan daripada ayahnya sendiri, iaitu Abdullah, beliau juga meriwayatkan hadis-hadis daripada Atha bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri. Tokoh-tokoh hadis yang menerima hadis daripada beliau pula ialah Sufyan bin Uyainah, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah Al-Majishun, Malik, Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan lain-lain. Abu Hatim dan An-Nasai mengatakan beliau thiqah. Begitulah. Ibn Hibban kata begitu juga. Sufyan bin Uyainah menyebutkan nama sebenar beliau bukan Abdurrahman, tetapi Abdullah. Ini kesilapan Sufyan bin Uyainah. Namun Ali ibn al-Madini berkata itu adalah waham Sufyan. Sebenarnya nama dia Abdurrahman, jadi bertukar ni dengan nama ayah dia. Dia kata ni perawi ni Abdullah, bukan Abdurrahman. Itu keliru dia lah. Imam Ad-Daraqutni berkata tiada khilaf dalam nukilan namanya daripada Imam Malik. Tapi ada juga orang yang katakan Imam Malik menukilkan nama dia ni Abdullah. Itu silap juga. Sebenarnya tak ada khilaf. Kalau Imam Malik mesti daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman. Tujuan yang kita kata begini sebabnya, sebab benda ni dalam kitab-kitab rijal dia sebut ni nak mengingatkan kita. Boleh jadi kalau kita baca pendapat Sufyan Ats-Tsauri, dia kata Abdullah, kita berpakai itu yang silap. Maknanya imam besar macam Sufyan bin Uyainah dan siapa-siapa saja pun boleh tersalah. Kesalahan dia diperbetulkan oleh orang lain. Jadi kita tengok mana yang aman, yang kuat-kuat. Macam di sini Imam Malik lah, ni riwayat Imam Malik, dia kata Abdurrahman, bukan dia kata Abdullah. Abdullah tu ayah kepada Abdurrahman tu. Abdurrahman bin Abdullah meninggal dunia di zaman pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abdullah, ayah Abdurrahman ini dikatakan thiqah oleh An-Nasai dan Ibn Hibban. Sebab ini riwayat ini dia ambil daripada ayahnya. Ayahnya itu Abdullah tu.
moyang beliau Abu Sa'sa'ah telah terbunuh di zaman jahiliyah lagi, sementara datuk beliau iaitu Al-Harith pula telah ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Uhud dan terbunuh syahid dalam perang di Yamamah di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Jadi sebab itu saya masukkan, cuba tengok dalam terjemahan itu, Abdurrahman daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Harith, moyang dia. Ada seorang lagi yang tidak disebut di dalam sanad di atas itu. Dia sanad di atas itu daripada Abdurrahman daripada Abi Sa'sa'ah terus. Padahal bukan terus daripada Abi Sa'sa'ah. Dia ada seorang lagi di situ, dicelah tu, iaitu Al-Harith bin Abi Sa'sa'ah. Benda macam ni boleh berlaku dan selalu kita temui di dalam silsilah keturunan seseorang itu. Kadang-kadang ada dibuat di celah-celah. Jadi kita kena pastilah. Kena pastilah. Ya. Dalam syarat-syarat, yang mudahnya syarat. Syarat-syarat itu dia biasanya merujuk pada kita rijal. Kita rijal. Daripada ayatnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Nama sebenar dan silsilah keturunan beliau ialah Abu Sa'id, itu kunyah, bukan nama sebenar. Tapi kita lebih tahu yang tu kan. Nama sebenar tu apa tak tahu. Itu perlunya ada penjelasan-penjelasan sebegini di dalam kitab-kitab rijal. Itulah rujukannya. Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubay bin Tha'labah bin Ubay bin Al-Abjad Al-Ansari Al-Khazraji. Ini daripada kuat Khazraj. Khudrah adalah nama datuk ke-6 beliau yang dipanggil Al-Abjar itu. Al-Abjar tu orang panggil juga Khudrah. Jadi ni sebab kepada Khudrah itulah jadi Khudri itu keturunan dia tu. Khudri. Macam mana tadilah kita bincang, kenapa dia kaitkan dengan nenek dia, datuk dia yang ni bukan datuk yang pertama tapi datuk yang kedua, mungkin datuk yang ketiga. Kenapa dikaitkan dengan orang tu? Inilah kita kena tahu dari segi budaya dia. Macam saya sebut malam tadi, dia nak mengingatkan kepada keturunannya sekurang-kurangnya, kalau tidak kepada orang lain pun, bahawa orang ni lah dalam silsilah keturunan kita ni, orang ni lah yang mula-mula membuat perubahan dalam keluarga kita, yang mana namanya patut kita abadikan, kita kekalkan, sebut. Sebab ini yang mengubah. Sebab keluarga kita ni asalnya dulu misal contohnya kita kata nelayan. Kemudian jadi alim ni, misalnya kita kata alim, inilah yang mula-mula jadi dikaitkan dengan orang tu, orang yang mula membuat perubahan yang lebih baik dalam keluarga, dikaitkan dengan nama dia, mengenang sebagai mengenang jasanya. Dengan itu secara tidak langsung dari segi psikologinya manusia ni, masing-masing orang tu dia akan fikir dia nak buat sesuatu, tak mahu buat yang tak baik. Sebab apa? Kalau tidak, nama dia akan lenyap, tak akan disebut, tak akan dikenal. Yang dikenal ialah yang baik. Jadi masing-masing secara tidak langsung ini motivasi secara tidak langsung untuk jadi baik, untuk buat sesuatu, bukan sekadar adanya untuk meneruskan zuriat saja, tidak, bahkan kena lebih daripada itu. Ini dalam budaya Arab sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, tidak ada dalam bahasa lain. Bangsa lain tak guna macam tu, dia tidak. Tujuannya jadi semua orang nak jadi gitulah, semua nak jadi gitu, tak mahu hilang lenyap begitu saja. Jadi bila nak jadi gitu, dia kena buat sesuatu perubahan lah, buat sesuatu yang besar lah, yang dikenal oleh orang semua. Keluarga dia jadi harum namanya, baik nama dia dengan sebab ni.
Ya. Kerana dinisbahkan kepada Khudrah, itulah beliau dikatakan Al-Khudri. Bapa Abu Sa'id Al-Khudri, Malik telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dan beliau telah mati syahid dalam peperangan itu. Jadi ayah dia ni, Sa'ad bin Malik tu mati dalam perang Uhud. Abu Sa'id Al-Khudri sendiri juga telah tampil untuk ikut serta dalam perang Uhud, tetapi beliau tidak diterima menyertainya kerana dianggap masih di bawah umur, tak cukup umur. Dia antara yang ditolak, tak boleh masuk. Jadi benda-benda macam ni lah yang ulama mengambil kira tu. Kalau masuk tu mesti umur dia cukup. Sebab bukan seorang yang ditolak, dia ramai. Bukan seorang. Maknanya sudah jadi macam satu ketetapan itu. Dan daripada situ kita boleh buat kesimpulan tentang umur seseorang. Umur Anas misalnya, ramai orang duduk kata dia ketika jadi khadam pada Rasulullah umurnya 10 tahun. Bagi saya tak tepat tu. Sebab mengambil kira kaedah ni lah. Itulah asasnya. Dia masuk dalam perang Badar. Kenapa dia boleh menang? Abu Sa'id tak menang. Apa alasannya? Alasannya dia sebut di bawah umur. Maknanya Anas bin Malik pada ketika itu sekurang-kurangnya sudah 15. Tahun yang kedua perang Badar. Tahun yang pertama pada dia umur 14. Jadi patutlah nak khidmat kepada Rasulullah SAW umur 14. Kalau umur 10 tahun kecil sangat tu. Dari segi logik, cuba kita tengok benda-benda macam ni lah yang mendorong saya mengatakan bukan 10 tahun, tetapi 14 tahun. Sebab perang Badar berlaku pada tahun yang kedua, paling tidak 14 tahun umur dia, dan dia ikut serta dalam perang Badar. Itu dalam Bukhari, dalam apa dia sebut. Itu cara kita nak menentukan. Kadang-kadang ialah yang ada dalam kitab tu boleh dipakai, memang boleh dipakai, tapi setengah-setengahnya jika ada bukti-bukti yang membantah, yang mendorong kita mengubah pendapat itu, boleh, tidak salah. Tengoklah, biar ada bukti, biar ada dalil, ada hujah. Yang kita kata begitu tu semata-mata nukil yang orang kata saja. Bukti? Apa bukti? Kalau yang ni ada bukti, macam Abu Sa'id, bukan dia saja, Ibnu Umar pun tak boleh masuk. Itu sebabnya, alasannya. Ya. Bagaimana jelas dalam kitab tersebut Abu Sa'id tak boleh masuk? Memang jelas. Cuba tengok kitab mana-mana pun dia sebut begitu. Tiba-tiba kita tengok Anas masuk. Macam mana? Takkan umur 11 tahun masuk? Ia Ibnu Umar umur 14 tahun pun tak kenal lagi. Itu logiknya. Bagaimanapun selepas itu beliau telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kira-kira 12 peperangan. Selain meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri, Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan hadis daripada 4 khulafa ar-rasyidin dan lain-lain sahabat. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah antara sahabat yang telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Tak apalah itu, tengok sajalah. Abu Sa'id Al-Khudri di bawah tu, kita langkau sedikit, terbilang sebagai salah seorang sahabat yang utama dan faqih, fuqaha as-sahabah. Kalau kata fuqaha as-sahabah, ni salah seorang. Hanzalah bin Abi Sufyan Al-Jumahi menukilkan daripada beberapa orang gurunya tentang sahabat-sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, tidak ada di kalangan sahabat-sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih faqih dan lebih alim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dari segi kealimannya diakui. Tak apa. Kita pergi seterusnya kepada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lama lagi akan
tibalah masanya di mana sebaik-baik harta seseorang muslim itu adalah kambing yang dibawanya ke puncak-puncak gunung dan ke kawasan-kawasan tadahan hujan. Jadi di sini kalau kita tengok perkataan yang asal dia dalam matan hadis itu, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal. Cuba kita perhatikan, an yakuna khaira, bagi di atas, bukan khairu. Biasanya selepas yakun ni khairu, sebab isim kepada yakun. Ni kenapa khaira? Jadi isimnya duduk kemudian, ghanamun. Biasanya tertib yang asalnya isim dahulu baru khabar. Ini tidak, khabar dahulu baru isim. Kita tengok. Jadi kita ni dalam hadis sama juga dengan Quran. Kalau dah diterima, dia berdasarkan apa yang diterima. Yang diterima macam tu, baca baris macam tu lah. Tak kira lah bercanggah dengan kaedah biasa pun. Tapi adakah salah? Tak salah, masih boleh lagi. Ada pula riwayat yang mengatakan khairu malil muslim ghanaman. Betul juga. Betul juga. Tapi ada yang tak betul. Walaupun betul dari sudut nahwu, tapi tak betul dari sudut hadis. Sebab apa? Tidak diterima. Dalam nukilan hadis tidak diterima. Ini cuba kita tengok. Sebab itu saya buat nota di sini. Perkataan khaira mansub sebagai khabar yakun yang muqaddam. Perkataan ghanam pula marfu' sebagai isim yakun yang muakhar. Di dalam nuskha al-asili Bukhari, nuskha al-asili pula tersebut sebaliknya. Sebaliknya macam mana? Perkataan khairu marfu' sebagai isim yakun, dan ghanam pula dibaca ghanaman sebagai khabar bagi yakun. Ini berdasarkan nuskha al-asili. Menurut tokoh ilmu nahwu yang terkenal, Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, dia ni pun dia ada buat syarah Bukhari juga, tapi berdasarkan nahwu i'rab Bukhari. Itu kelebihan. Perkataan khair dan ghanam harus di-i'rab sebagai mubtada dan khabar, dia kata. Sebab dia pakar nahwu. Dia kata boleh i'rab sebagai mubtada dan khabar. Dalam keadaan ini dhamir di dalam perkataan yakun adalah dhamir sya'an, katanya. Dhamir sya'an. Namun Hafiz Ibnu Hajar berpendapat apa yang dikemukakan oleh Ibnu Malik itu hanya boleh dikemukakan dan diterima sebagai salah satu taujih nahwi semata-mata. Kerana berdasarkan nukilan riwayat tidak ada sama sekali dinukilkan begitu. Jadi dalam bab hadis ni kita kena tengok nukilan riwayat ada ke tidak. Ayyakuna khairu malil muslim ghanamun, atas dasar yang khairu tu jadi mubtada, ghanam itu jadi khabar pada mubtada itu. Dhamir dalam yakun itu jadi dhamir sya'an. Dari segi nahwu betul, masih betul lagi. Dua yang pertama tadi betul, ada riwayat pun. Yang ketiga ni dari sudut nahwu saja betul, dari sudut hadis tak boleh. Dan dia pun cerita sekadar dari sudut nahwu. Bukan dia nak ajar orang kata ini hadis ni jadi bila ada dari sudut nahwu boleh, maka boleh lah. Tak boleh. Itu bezanya. Dia ada hak juga nak terima nahwu pun. Jadi saya tidak nak bincang panjang lah. Mana-mana yang sudah belajar tu fahamlah. Nak bincang panjang pun tak ada guna juga ya? Cuma sekadar nak cerita tadi. Ahli ilmu nahwu Ibnu Malik kata boleh kalau macam. Tapi bagi kita yang belajar ilmu hadis ini, sekadar yang ada nukilannya yang sahih. Kalau tak ada, walaupun betul dari sudut nahwu tak boleh. Riwayat kebanyakannya khaira bukan khairu, ghanamun bukan ghanaman. Itu hak kebanyakan. Jadi berdasarkan yang kita tulis ni, yang kita terima ni berdasarkan riwayat dan nuskhah yang kebanyakan.
bukan nuskha al-asli. Baiklah. Antara maksud yang tersirat di sebalik perkataan kambing. Kenapa Nabi kata kambing? Dia tidak kata benda lain. Dan apa maksud sebenarnya nak kambing itu sendiri ke? Atau macam mana? Tidak begitu. Cuma lafaz ini digunakan atas dasar kemudahan yang ada pada masa itu, keperluan yang ada pada masa itu. Yang disebutkan oleh hadis ini menurut para ulama ialah harta-harta dalam bentuk yang mudah untuk dibawa bersama semasa berpindah atau melarikan diri, seperti kambing yang lebih kecil saiznya berbanding lembu ataupun unta pada masa itu. Kambing juga mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang lain. Tak apalah, nak ceritanya Nabi SAW kata ni, bukanlah yang terbaik tu bawa kambing, terikat dengan perkataan itu. Kita dengar cerita dulu orang yang lari daripada Kemboja kan, ramai kan orang Kemboja ni sampai beranak cucu dari tempat kita. Dulu-dulu lari dia bukan bawa kambing daripada negeri dia. Kalau bawa kambing, lembu, mudahlah. Bawa Pol Pot tu nak bunuh, tapi dia bawa emas. Sebab itu dia berguna yang akan datang kepada dia di negeri lain. Jadi lari-lari bawa diri ni, dia kena sesuai dengan keadaan tempat kita nak pergi. Apa diperlukan. Dan kita lari tu lari bahaya ke apa, mengancam nyawa ke macam mana. Kalau bawa binatang-binatang macam tu, lagi mudahlah orang tahu. Mudahlah orang nak jejaki kita kalau kita dikejar. Kalau kita tidak dikejar, lain cerita, mungkin keadaan tu berbeza. Jadi dia sebut ghanam ini yang mudah dalam keadaan tidak ada orang yang mengejar kita. Kita sendiri lagi, kita sendiri bawa diri. Apa yang nak dibawa? Kalau bawa emas atas puncak gunung nak buat apa? Tapi kalau bawa emas ke Malaysia daripada Kemboja tu ada guna. Ada guna. Kalau bawa duit dia pun tak ada guna, tak laku tempat kita ni. Tapi kalau emas boleh ditukar, boleh dijual. Itu bergantung kepada keadaan yang disebut ni yang mudah pada masa itu dan yang sangat diperlukan. Kalau nak naik bukit, mungkin ada lereng-lereng gunung, ada jalan yang tidak macam jalan raya. Nak naik tu mungkin kita kena pikul. Kalau nak pikul kambing boleh lah, tapi kalau lembu nak pikul macam mana? Susah. Sebab itu dia sebut kambing. Maksud kambing itu bukan khusus dengan kambing. Banyak dalam hadis ni kita tengok kadang-kadang dia sebut perkataan-perkataan tertentu. Jangan kita ikatkan perkataan itu untuk semua keadaan. Kita perhatikan apa maksud dia. Itu cara memahami hadis. Setengah-setengah orang bila dia terikat dengan sahih, itu jadi punca kepada dia tak faham hadis. Dia ataupun dia pertikaikan hadis. Padahal itu diceritakan mengikut yang semasa untuk memudahkan orang faham. Misalnya cerita pasal Dajjal. Jadi ada dengan kuda, ada dengan hemat, ada dengan itu ini. Ini kata nak buat apa sama itu hematnya? Senjata tu dalam keadaan ada macam-macam senjata yang canggih. Tapi ada dalam hadis sebut itu benda kita kena faham. Kalau tidak, itulah ramai yang jadi anti hadis. Sebab dia tak faham benda-benda macam ni lah. Dia tak faham benda-benda macam ni. Yang disebut tu sekadar nak cerita senjata, guna senjata, sekadar guna kenderaan yang ada di masa tu. Itulah. Kalau dia sebut kenderaan sekarang ni, mesti orang apa ni akan mendustakan dia pula, akan pertikaikan pula, habis masa di situ pula. Sama juga dalam Quran disebut buah-buah dalam syurga. Tak ada buah rambutan. Buah apa? Macam-macam lagi. Buah durian apa? Tak ada. Yang adanya itulah delima. Yang ada dan buah-buah yang dikenali oleh orang Arab. Kalau dia sebut buah durian misalnya, mestilah Arab terpertikaikan pula. Kami ni bohong. Kamu bawa, mesti bawa buah durian, baru kami percaya. Kalau tidak, kamu pembohong. Habislah masa di situ. Bukan bermakna dalam syurga tu tak ada itu saja buah yang ada yang disebut dalam Quran itu. Ini benda yang kita faham. Ramai orang keliru di sini.
Lalu dia tanya, benda ni ada ke tidak dalam syurga? Tak perlu tanya. Dalam syurga semua ada. Dalam syurga semua ada. Jadi kenapa disebutkan begitu? Sekadar nak bagi faham kepada orang-orang yang disampaikan wahyu itu di peringkat permulaan. Itulah. Kemudian jadi yang di bawah sekali itu dalam arti kata yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memaksudkan setiap benda yang sebaiknya dibawa bersama adalah dalam bentuk sesuatu yang praktikal, mudah dan berguna dalam membantu melicinkan perjalanan kehidupan seseorang di tempat-tempat seperti di puncak gunung. Itu saja. Bukan khusus dengan kambing ataupun terikat dengan kambing, bukan begitu. Kemudian disebutkan di sini puncak-puncak gunung merupakan tempat-tempat yang aman daripada pelbagai gangguan untuk melakukan ibadah. Saya rasa kita tak sempat dah teruskan, setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan kita akan sambung nanti kemudian pasal panjang ini perbincangan. Nak habiskan perbincangan tentang hadis ini pun ambil masa. Untuk sepintas lalu itu hadirin hadirat yang ada ni boleh baca sendiri dah. Boleh baca sendiri dah. Kalau nak ikut perbincangan itu seterusnya, insya-Allah lah dalam sesi akan datang. Jadi untuk hari ini setakat itu dulu. Untuk perbincangan kita boleh sekarang, insya-Allah. Ada apa-apa muskilan? Berkenaan dengan nama Isbah, macam Rasulullah namanya kena letak ya Isbah. Enggak mesti. Nama-nama yang ada tentang saya itu, dia ada Al-Yahya, Al-Idrus, Al-Sakaf, itu pun satu bentuk juga. Dia tidak guna ya nisbah, tapi dia lebih menyatakan kerja asal nenek moyang dia. Misalnya Al-Khayyat, Az-Zayyat, As-Sabuni, As-Saqaf. Saqaf itu daripada saqaf, maknanya bumbung. Jadi boleh jadi kerja dia buat bumbung ke? Kerja dia begitu. Zayyat maknanya penjual minyak ataupun buat minyak. Macam saya malam tadi kita sudah bincang sebenarnya perkara ni, apa tujuan dia. Mereka bangga, tidak berasa hina menyebutkan pekerjaan nenek moyang untuk mencari rezeki. Kalau dia tu apa pun, dia di menteri pun, dia ingat kepada keturunan dia asalnya, kerjanya ni. Dan kita tidak rasa hina. Tak sepatutnya kita berasa hina dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal itu. Sepatutnya kita masukkan. Nak ceritanya, nenek moyang kita ni bukan peminta sedekah, bukan kata apa ni, pengemis, tetapi dia ada buat kerja sendiri, dia ada pendapatan dia sendiri daripada rezeki yang halal, dan kita harus berbangga dengannya. Itu cara dia. Ini budaya Arab yang baik. Dan ada juga dalam bentuk ya nisbah. Jadi kalau ya nisbah, dia mesti yang tepat lah. Kalau mengikut yang tepat, kita kena baca macam ada sabdu gitu. Abu Sa'id Al-Khudriyu, dia adalah kaedah-kaedah banyak. Dia kan khudrah, ada tamar mutah di situ, tak tu dibuat. Adalah banyak pula kaedah-kaedahnya. Macam malam tadi kita sebut Al-Kahili, Banu Kahil. Kahil tu nama salah seorang. Al-Kahil, dia tak ada Banu, buat ambil satu saja.
Banyaklah benda-benda macam ni kena baca. Dia berbeza dengan apa kita panggil isim mangkus. Isim mangkus itu dia lain. Isim mangkus dia tak boleh macam bunyi sabdu di akhir dia. Macam al-qadhi, al-qadhi, bukan al-qadhi, al-qadhiyu, salah kalau macam tu. Al-qadhi itu isim mangkus lain, ia lain. Ini al-kalantani, macam pada sabdu itu bunyi gitu, cara sebut dia kira-kiranya ada sabdu lah. Kalau kita bubuh barik kena bunyi lah. Kalau tak bubuh barik dia kena ada bunyi gitu sikit. Al-Arabi, gitu. Al-Arabi, gitu. Jadi itu ya nisbah. Ada lagi? Jika ada dalam satu majlis, contohnya majlis kemana tu, okey lah, di dalam hotel tu kan. Okey, dalam tu untuk orang nikah ketiga lah. Semua dalam majlis tu dia ada askar, contohnya ada tarian, ada nyanyian. Jadi sejauh mana kalau ada proses ataupun tak pengalaman dia, kita ni staff, kita ada semua sendiri, ada di dalam mungkin ada jadi acara tu, mungkin ada di dalam ya, jangan melibatkan diri lah. Kalau boleh mengelak pergi tu tak apa. Dari segi itulah keadaan akhir zaman ni. Dia ada benda-benda syubhat itu. Ada yang benda yang ya, kita kena mengelak lah. Jangan terlibat lah. Dari satu segi dia silaturahim. Selain silaturahim itu hubungan tu, misalnya kita kata sama-sama bekerja lah, kena jaga juga dari sudut itu. Ya. Jadi maksudnya masa ada itu kita ada dalam sekali. Ya, itu termasuk dalam melekakan, melalaikan lah. Sekadar tu lah. Jadi ada masa menteri apa punya perubahan kita kena keluar dulu tu atau macam mana? ya, kalau tidak melampau, sekadar nak suka-suka, jadi di hati menghiburkan hati sekadar begitu, kita pun orang biasa, masih lagi dibolehkan, kalau tidak melampau. Ya, boleh lagi. Sebab hidup kita ni ada juga nak suka-suka. Tapi setengah-setengah orang yang tak mahu gitu, jiwa dia tidak begitu, kita jangan kata apalah kepada dia. Dia tak mahu pun, sepatutnya begitu. Kita kena menjaga juga hati dia. Jangan memaksa misalnya kalau dia tak mahu. Sepatutnya kena pilih satu program. Itulah maksudnya, biar perubahan ke arah yang lebih baik. Bila ada tak mahu, kaki tangan dia tak mahu, mesti bos dia tu akan fikir satu program yang lain pula. Begitulah cara. Kita kena dorong ataupun tolak ke arah yang lebih baik. Tapi kalau tidak melampau, tak apa lagi, masuk dalam batas harus lagi. Cuma harus pun kepada setengah-setengah orang yang dia jaga sangat, dia tak mahu, sebab itu melalaikan, melekakan kata dia. Itu terpulang kepada masing-masing. Tapi nak kata dia perlu lari ke puncak gunung kerana keadaan macam tu, tak sampai peringkat tu lagi tu. Kalau keadaan tu tak sampai ke situ lagi. Ada lagi ya, sampai ke peringkat tu macam kita tengok Ashabul Kahfi, macam mana cerita dia. Jadi mana hadis ini ada kesesuaian juga dengan cerita tu, ada juga kebenarannya. Sampai ke peringkat melarikan diri, kalau tidak mengancam nyawa dia. Itu maksudnya. Kalau dia menyatakan sebagai orang yang beriman, itu jadi bahaya. Dalam keadaan bahaya tu hukumnya banyak lah, berubah lah pun hukumnya. Baru nak buat dalam proses penyelenggaraan buat lah. Mungkin ada dalam orang peneliti tu, itu ada semua orang yang betul nanti kita orang yang boleh tak ada. Tapi maksudnya orang yang ada dekat kerja lagi tu ada jalan. Ada begitu buat ikut ataupun kita nak ikut masa ikut. Setakat mana kita boleh ikutlah setakat tu lah. Tidak melampau, tidak sampai ke peringkat haram. Kalau peringkat haram tak boleh.
Kalau peringkat haram tak boleh lah. Ya. Tak berkenaan dengan dakwaan dengan ada pendapat Indonesia melawan itu orang dan 60 pendapat dan adakah dia satu-satunya ulama yang disalah tafsirkan pendapat dia menggunakan dia sebenarnya pendapat sesiapa pun ada macam tu, ada yang berbeza daripada pendapat orang lain ni, cuma tidak ditonjolkan. Kadang-kadang dalam dunia sekarang ni, masyarakat kita ni, ya, dia ada kecenderungan tertentu, dia cuba tonjolkan orang tertentu tu untuk memburuk-burukkannya. Kalau nak kira, banyak lagi orang lain pun berbeza daripada orang lain. Kita tengok kan berapa banyak khilaf, bukan sekadar dalam bab fiqh, dalam bab akidah sekalipun. Macam mana Imam Bukhari dengan Imam Abu Hanifah tu tak sama. Yang ni kata basit, yang ni kata murakkab. Itu dalam bab akidah tu. Kalau nak bilang banyak sangat lah Imam Abu Hanifah sendiri pun. Kita tengok musuh dia, berapa banyak musuh dia kumpulkan. Bukan sekadar 60, banyak lagi. Dan boleh sebut ini bercanggah dengan ijma' ini, tapi betul-betul ke bercanggah dengan ijma'? Itu persoalannya. Atau sebelum itu sudah ada dah, cuma kita tak ambil berat. Yang tujuannya menimbulkan benda-benda macam ni nak memburuk-burukkan dia. Kalau berlaku keadaan ini suasana atau keadaan yang tidak sihat lah berlaku dalam masyarakat, sepatutnya tak berlaku begitu. Kalau nak kira sekadar ada khilaf menyanggahi apa yang dikatakan ijma', ramai lagi orang lain yang banyak lebih kurang macam tu juga. Ini satu perkara biasa di kalangan ahli ilmu, tapi dia ada motif lain sebenarnya. Itulah yang menduka citakan kita. Sekarang ni ada kecenderungan yang tidak sihat, nak memburukkan satu sama lain. Akibat dianya kita jadi bangsa pula, kita sendiri sebenarnya makan diri kita. Jadi kalau orang tu rentak tu, orang cuba congkelkan keburukan orang lain pula. Ini ke kerja kita orang Islam? Sepatutnya kita kalau tak setuju, lupakan, abaikan dia. Apa ni, jangan sebut keburukan dia tu. Kita sembunyikan keburukan, keaiban. Kalau kita kata aib lah, aib, tutup keaiban. Berapa banyak yang lebih dia, yang istimewa dia, kita tonjolkan yang itu. Kalau nak kira, semua ada, semua ada. Jadi itu suatu yang menduka citakan lah. Sepatutnya tak berlaku begitu kepada kita umat Islam. Kita mengenang jasa orang yang baik-baik, yang buruk dia, yang kurang dia, tutup, buat. Sebab manusia tidak sempurna. Dalam keadaan sekarang ni ada kecenderungan tu yang teruk tu kadang-kadang melampau-lampau. Jadi kita kena mengambil inisiatif lah, membendungnya, menyekatnya. Kalau tidak, jadi ini teruklah jadi umat Islam jadi teruk. Tak sepatutnya begitu. Sama juga dengan dikaitkan dengan terorisme apa semua. Kalau nak dikira, nak kait-kait begitu, banyak lagi yang boleh kait. Tapi gitukah cara sikap kita dengan ulama? Sebenarnya mungkin kita tak faham, bukan begitu maksud dia. Maksud dia macam lain, kita putar tukar. Jadi ini termasuk sebenarnya dalam mencaci, memburuk-burukkan ulama. Tak sepatutnya begitu. Ya, lagi mana? Itu tak ada pula. Setakat yang kita tahu gitulah, secara ringkas gitu. Macam mana dia nak jadi baik, itu tak ada cerita. Apa? Itu kita tak masuk lagi, akan datang insyaAllah. Tak dah sampai situ. Kalau kita terus pun tak sampai juga situ hari ni. Jadi kita simpan dulu lah. Fitan itu apa maksud? Sudah tentulah fitan itu
termasuk dalam fitan itu apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi itu, sampai peringkat itu kemuncak lah. Itu kemuncak. Dalam keadaan itu boleh melarikan diri, dan perbuatan melarikan diri itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya kita ni, agama kita ni terancam sampai begitu. Hari ni kita tengok di mana-mana memang ada benda-benda macam ni. Kadang-kadang sebut Allah saja pun terkejut dah, sampai kapal terbang tak jadi berlepas, kena turun. Sampai macam tu fitnah. Padahal pakai macam biasa, sebut nama Allah saja. Jadi orang panggil Islamofobia sekarang ni. Itu fitnah. Itu tak apalah, nanti kita bicarakan nanti, insyaAllah. Ya. Tak dengar jauh. Apa? Qadha salat fardu. Yang jelasnya orang yang terlupa ataupun tertidur itu ada. Maksudnya apa maksudnya? Ya, itu kan maksud. Kalau sengaja, jumhur ulama mengatakan dia kias dengan itu. Kias aulawi. Kias aulawi. Yang terlupa tu pun kena qadha. Yang tertidur tu padahal tidak salah, kena qadha. Yang tinggal dengan sengaja ni lagilah. Lagilah kena qadha. Tapi ada pendapat, tidak, bukan pendapat jumhur, mengatakan tak kena. Itu khusus dengan tadi saja. Itu masalah khilaf lah, masalah khilaf. Ya. Apa? Dari segi maksud dia tak ada beza sebenarnya, macam tadi. Yang dari segi beza nukilan itu. Sebab kita dari segi hadis ni, apa yang dinukilkan, macam mana dinukilkan, itulah yang kena terima. Sebab dia tak ada perbezaan, itulah dari segi boleh, harus dari segi nahwu tu. Sebab makna dia tidak berubah. Kalau berubah makna jadi macam lain, tak boleh dari segi nahwu pun. Sebab dia makna dia tetap terpelihara lah dari segi nahwu, dikatakan betul tu. Tapi dari sudut hadis, oleh kerana tidak ada dinukilkan, tak ada riwayat macam tu, jadi kita tak boleh terima. Bukan bermakna kita menyalahkan dari segi makna dia, tidak. Hadis ialah apa yang didengar, sebagaimana yang didengar. Yang didengar ada dua saja. Ada dua, macam kita sebut tadi. Yang ketiga tak ada didengar. Bila tak ada didengar, tak boleh. Lebih kurang sama. Apa? Dia ambil dipercaya daripada Faridah berkenaan dengan Allah tak selalu mana. Allah tak ada. Tak ada. Kalau tak setara mana? Kena dengar dulu lah. Kena dengar. Ya. Apa? Kita tahu apa maksud ibarat dalam Weda sendiri. Kena dengar dulu lah. Kena dengar. Yang lain ada. Kalau tak ada, kita setakat itulah dulu untuk pagi ni. Allah.